Buletin 1.30, 17 Februari bersama saya Hawa Rizwana Rizwan. Tajuk utama tengah hari ini, 47 rakyat Malaysia yang ditahan di Kemboja tiba di tanah air. Insiden serang Syed Saddiq, polis akan panggil Papa Gomo bantu siasatan. Tragedi lemas di Sungai Pulau Warisan Terengganu, 5 wira terima sijil penghargaan bomba. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penantian selama lebih 2 bulan oleh ahli keluarga berakhir selepas 47 rakyat Malaysia yang ditahan di Kemboja pulang ke tanah air hari ini. Seramai 43 daripada mereka dibawa pulang hari ini menggunakan penerbangan sewa khas oleh Kerajaan Negeri Sarawak ke Kuching. Bagi mengikuti perkembangannya bersama Kadir Addison di lapangan terbang antarabangsa Kuching. Kadir, teruskan dengan laporan anda. Terima kasih rakan setugas di Seri Pentas, dan saya difahamkan kesemua 43 daripada 47 tahanan bekas tahanan warga Malaysia yang di Kemboja akan diterbangkan terus daripada lapangan terbang antarabangsa Siem Reap terus ke lapangan terbang antarabangsa Kuching. Dan saya juga difahamkan mereka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching ini pada jam 2.15 petang nanti. Dan kesemua mereka ini diiringi oleh Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komiti Wanita dan Pembangunan Awal Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah. Dan daripada 43 bekas tahanan terbabit, 3 daripadanya merupakan warga Sabah. Dan semalam secara simboliknya kesemua 47 warga Malaysia ini diserahkan kepada Kerajaan Malaysia dan majlis berkenaan disempurnakan oleh Menteri Tugas-Tugas Khas di Jabatan Perdana Menteri Kemboja, Datuk Dr. Osman Hassan. Dan saya juga difahamkan 8 orang daripada 47 tahanan terbabit tidak mempunyai dokumen perjalanan disebabkan pasport mereka telah tidak dikembalikan oleh anggota sindiket pemerdagangan manusia. Dan pada Jumaat lalu, Kerajaan Kemboja telah membebaskan kesemua 47 tahanan ini selepas mendapat arahan daripada Perdana Menteri Kemboja, Hun Sen, yang selepas beliau mendapati kesemua 47 ini menjadi mangsa kepada sindiket pemerdagangan orang. Dan pembebasan mereka ini selepas 65 hari mereka ditahan tanpa bicara di penjara wilayah Bantiai Manceh, kira-kira 450 km daripada utara Phnom Penh. Dan selain pembebasan ini, mereka ini selain berdasarkan kepada elemen kemanusiaan, hubungan dua hala yang baik antara Kerajaan Malaysia dengan Kemboja turut menyumbang kepada kecepatan proses rundingan untuk membebaskan kesemua 47 rakyat Malaysia ini. Sekian saja yang dapat saya kongsikan buat setakat ini. Kembali kepada rakan setugas di Seri Pentas. Sementara itu, 4 lagi bekas tahanan menaiki penerbangan dari Siem Reap ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA-2 jam 8.30 pagi tadi. Penerbangan AK-543 itu dilaporkan selamat tiba jam 11.30 pagi tadi. Ketibaan mereka disambut oleh Ketua Setiausaha Kementerian Luar, Datuk Seri Muhammad Ikram Yaakob. 4 mangsa terbabit berusia antara 24 sehingga 28 tahun. Ini bukan selfie kalau tak ada kamera hadapan. Nak tahu apa lagi? Jangan lupa nantikan V15 tak lama lagi. Seorang pemandu lori nyaris maut selepas lori tangki yang dipandunya terbabit nahas sebelum kenderaan itu rentung terbakar di Miri Sarawak pagi tadi. Kejadian berlaku sekitar jam 8.30 pagi di kilometer 52 Jalan Pesisir Pantai Miri Bintulu. Kebakaran membabitkan lori tangki yang membawa 30,000 liter minyak RON 95 dipercayai berlaku selepas lori itu terbalik sebelum terbakar. Menurut Ketua Bomba dan Penyelamat Miri, Lau Poh Kiong, pihaknya menerima panggilan tentang kejadian kira-kira jam 8.33 pagi.
sebuah jentera bersama 10 anggota dibantu sebuah lori tangki air bomba dan penyelamat diri membantu operasi pemadaman api. Pasukan dibantu 2 jentera dari Balai Bomba Lopeng dan Samalaju. Difahamkan pemandu lori Jerry Jawa, 29 tahun, hanya cedera ringan dan dihantar ke Hospital Miri untuk menerima rawatan. Keadaan kenderaan yang melintang di tengah jalan pesisir pantai Miri Bintulu turut menyebabkan laluan terhalang dari kedua-dua arah pagi tadi. Bagaimanapun, bangkai kenderaan telah ditarik bagi membolehkan laluan kembali dibuka untuk semua kenderaan. Punca sebenar kejadian masih dalam siasatan. Jasa dan pengorbanan 5 individu yang sanggup menyabung nyawa menyelamatkan 5 mangsa kenderaan terjunam Sungai Pulau Warisan Terengganu menerima pengiktirafan Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu. Kumpulan Wira Pulau Warisan itu pagi tadi dianugerahkan sijil penghargaan sebagai mengenang keberanian mereka. 5 wira itu adalah Omar Abdul Aziz, 27 tahun, Muhammad Asadullah Jamaluddin, 28 tahun, Muhammad Amirul Hafizul Zulkafli, 29, Muhammad Syarul Mizan Harun, 34 dan Saiful Anwar Muhammad, 37 tahun. Mereka diraihkan dalam satu majlis yang berlangsung di Ibu Pejabat Bomba Kuala Terengganu. Sijil penghargaan disampaikan Pengarah Bomba Terengganu Azlimin Maknur. Mereka juga bakal menerima pingat kebesaran bomba pada 17 Mac depan. Kita akan mengadakan satu lagi majlis secara lebih formal yang akan dihadiri oleh Ketua Pengarah kita sendiri, Ketua Pengarah Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia, untuk menyampaikan pingat kebesaran bomba lah kepada mereka-mereka yang telah memberi sumbangan yang besar ini kepada jabatan dan juga kepada negara sebenarnya. Tragedi Sungai Terengganu itu turut menyaksikan seorang lagi wira Darul Iman, Abdul Bari Ashraf Muhammad, 31, terkorban ketika menyelamatkan 5 sekeluarga berkenaan. Semua mangsa terperangkap dalam pacuan 4 roda yang terjunam di dalam sungai berkenaan. Sementara itu, tragedi itu masih sukar dilupakan oleh mereka yang menyaksikan kejadian. Kurang tu mana cuma kalau macam semalam saya pergi negeri semalam, kira saya pandang tu adalah rasa macam tengok tempat tu bang, adalah teringat tu. Selepas kejadian itu, silaturahim ke-5 wira ini bertambah erat. Kerajaan Negeri Terengganu akan turut memberi penganugerahan Wira Darul Iman kepada 6 wira itu pada majlis penganugerahan akan dibuat pada 22 Februari ini. Majlis sempena Majlis Sambutan Hari Belia Peringkat Negeri Terengganu yang akan berlangsung di Stadium Negeri Kuala Terengganu. Seorang individu maut selepas kereta dipandunya terbakar akibat kemalangan di Jalan PJU 1A/1 menghala ke Jalan Lapangan Terbang Subang, Petaling Jaya awal pagi tadi. Dalam nahas sekitar jam 4.50 pagi itu, mangsa rentung 100%. Hasil siasatan awal di lokasi mendapati kenderaan yang dipandu mangsa terbabas dan melanggar sebatang pokok lalu terbakar. Kebakaran hanya dapat dipadamkan oleh pihak bomba selepas 15 minit. Siasatan lanjut masih dijalankan bagi mengenal pasti identiti mangsa dan nombor pendaftaran kenderaan. Pihak polis juga sedang mengesan waris mangsa. Mayat dibawa ke Pusat Perubatan Universiti Melaya PPUM untuk bedah siasat. Di Jelebu Negeri Sembilan, seekor harimau kumbang berjaya ditangkap pihak Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan malam tadi. Harimau kumbang berkenaan sebelum itu membaham 15 ekor biri-biri di Kampung Gelang Simpang Petang. Pengarah Perhilitan Negeri Sembilan, Wan Mat Wan Harun berkata, haiwan itu ditangkap kira-kira jam 10 malam dengan perangkap besi yang menggunakan seekor kambing hidup sebagai umpan. Siasatan susulan mendapati haiwan pemangsa itu masuk ke kandang biri-biri melalui ruang antara bumbung dan dinding kandang pengadu. Pemilik biri-biri Ibrahim Ma'asin 60 berkata, dia hanya menyedari kejadian pada jam 9 pagi ketika mahu memberi makan kepada haiwan ternakannya. Tambah Wan Mat, jantina dan berat harimau kumbang itu masih belum dipastikan kerana masih menunggu prosedur rawatan dijalankan oleh Jabatan Veterina dan Perhilitan Negeri. Spesies harimau kumbang adalah spesies terancam yang sukar ditemui dan dilindungi sepenuhnya mengikut jadual kedua Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 Akta 716.
Harimau kumbang itu akan dilepaskan kembali ke habitat asal selepas pemeriksaan dijalankan bagi memastikan spesies itu sihat. Sekali pandang seolah hanya dinding dan rak minuman. Namun setelah diperiksa, terdapat pintu laluan rahsia yang diubah suai pemilik premis. Lorong rahsia itu untuk memudahkan GRO melarikan diri sekiranya diserbu pihak berkuasa. Premis hiburan yang terletak di Subang Jaya itu diserbu polis awal pagi tadi. Serbuan dilakukan sepasukan polis dari bahagian maksiat, perjudian dan kongsi gelap ditujuh Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor kira-kira jam 1.30 pagi. Mengikut maklumat risikan, premis dipercayai menggaji wanita warga asing sebagai pelayan pelanggan atau GRO. Hiburan ini beroperasi lebih dari 3 tahun dan sebelum ini pun kita pernah membuat sebuah di tempat ini tapi masih lagi jalan ini. Dan semasa sebuah dijalankan, semua pelanggan masih dalam keadaan tak sedar dan masih berhibur di bilik masing-masing. Sebaik menyedari premis diserbu, mereka bertempiaran lari melalui lorong rahsia. Bagi mengelak ditahan, ada antara mereka cuba bersembunyi di kotak Swiss elektrik. Ada juga yang bersembunyi di bawah kaunter. Pemeriksaan lanjut, polis menemui beberapa pinggan mengandungi serbuk putih dipercayai dadah. Turut ditemui beberapa pak plastik berwarna hitam juga dipercayai mengandungi bahan larangan itu. Hasil serbuan, seramai 29 wanita warga Thailand, China dan Vietnam ditahan. 5 pekerja Bangladesh serta 5 penjaga premis warga tempatan ditahan. 70 pelanggan turut ditahan dan dibawa ke IPD Subang Jaya untuk menjalani ujian air kencing. Peralatan sistem audio dan sejumlah wang tunai turut dirampas. Bertemu kembali. Polis akan memanggil blogger kontroversi Papa Gomo bagi membantu siasatan berhubung insiden Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang mendakwa dikasari dan diugut blogger berkenaan. Ketua Polis Selangor Datuk Nur Azam Jamaluddin berkata, Papa Gomo atau nama sebenar Muhammad Azri Wanderis akan dipanggil secepat mungkin bagi melengkapkan siasatan kes ini. Selain Papa Gomo, beberapa individu lain yang terlibat dalam rakaman klip video berkenaan juga akan dipanggil bagi memberi keterangan. Polis juga akan meneliti rakaman klip video itu untuk memanggil lebih ramai lagi saksi. Semalam, 2 laporan polis berkaitan insiden melibatkan anggota Parlimen Muar berkenaan telah dibuat setelah majlis penamaan calon bagi pilihan raya kecil Semenyih. Kes disiasat di bawah Seksyen 353 dan Seksyen 147/323 Kanun Kesiksaan. Semalam, klip video yang tular di media sosial memaparkan Syed Saddiq dikerumuni penyokong parti pembangkang sewaktu dalam perjalanan menuju ke keretanya selepas selesai proses penamaan calon bagi PRK Semenyih. Video menunjukkan Syed Saddiq diiringi anggota polis serta anggota unit amal PAS dikejar sekumpulan lelaki. What are the terms you should know when buying insurance? We take a look at situations when insurance companies don't pay compensation. With BTPTN putting on hold its repayment plan, what should fresh graduates do with their student loans? How much should they repay monthly to clear their debt? All this on Ringgit Sense Plus, Monday, 6 p.m. on TV3. Laporan luar negara. Sekurang-kurangnya 22 mayat ditemui pasukan penyelamat serta 8 mangsa terselamat dari banjir yang melanda 2 lumbung emas. Pihak berkuasa berkata puluhan pelumbung haram masih terperangkap di kedua-dua premis di Harare, Zimbabwe. Perbadanan Penyiaran Zimbabwe melaporkan kerja-kerja menyelamat masih berterusan di lumbung Battlefields. 2 lumbung berkenaan sudah tidak digunakan lagi dan terletak berhampiran Pekan Kadoma, 145 km di barat daya Harare. Laporan berkenaan menyebut mangsa yang terselamat diberi rawatan awal di lokasi sebelum dibawa ke hospital dan berada dalam keadaan stabil. Menurut seorang mangsa yang diselamatkan, paras air meningkat sehingga mencecah leher menyebabkan mereka terpaksa berdiri selama berhari-hari sebelum ia mulai surut. Zimbabwe kini berdepan krisis ekonomi yang amat serius dan terburuk dalam tempoh 10 tahun. Kerajaan Arab Saudi mempertahankan sebuah aplikasi telefon untuk membenarkan golongan lelaki di negara itu memantau pergerakan saudara perempuan mereka.
Pengumuman itu tercetus selepas kumpulan hak asasi dan Senator Amerika Syarikat Ron Wyden mengkritik penggunaan teknologi itu. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi berkata aplikasi AppShare menyediakan perkhidmatan yang diperlukan semua ahlinya termasuk golongan wanita, golongan tua dan mereka yang memerlukan perhatian khas. Aplikasi secara percuma itu membenarkan penggunanya memperbaharui pasport, visa dan beberapa perkhidmatan elektronik lain. Namun pengkritik berkata aplikasi itu mencabuli hak wanita dan kanak-kanak perempuan kerana membolehkan golongan lelaki mengesan pergerakan mereka. Ia dikatakan membolehkan lelaki Saudi mengesan serta menghalang wanita yang ingin keluar negara. Pada awal minggu ini, syarikat Apple dan Google berdepan kritikan kerana menawarkan aplikasi tersebut. Pertempuran antara penunjuk perasaan ves kuning dan polis anti-rusuhan kembali meletus di Paris, Perancis. Demonstrasi ini adalah yang ke-14 di negara itu. Ribuan penunjuk perasaan bertindak balas dan bertempur dengan polis di kawasan Esplanade di Invalides, Perancis. Pertempuran itu memaksa pihak polis menggunakan gas pemedih mata untuk menyuraikan mereka. Demonstrasi itu menyaksikan lebih 40,000 warga Perancis yang turun ke jalanan di seluruh negara. Menurut Kementerian Dalam Negeri, bilangan itu turun berbanding 282,000 penunjuk perasaan pada awal minggu ini. Pada Khamis lepas, Wakil Rakyat di Parlimen Eropah meluluskan resolusi mengutuk kekerasan digunakan terhadap penunjuk perasaan. Sukan Bola Sepak Liga Super. 3 perlawanan berlangsung semalam menyaksikan Kedah meneruskan rentak konsisten apabila menundukkan Felda United 4-0 pada perlawanan ketiga semalam. Pahang di tangga kedua terlepas peluang untuk meraih 3 mata apabila Melaka United berjaya mengikat kedudukan seri 1-1 dan PJ City FC mencatat kemenangan pertama menundukkan PKNP 3-2 di tempat lawan. Di Stadium Darul Aman, Kedah bermula garang di depan lebih 15,000 penyokong. Skuad Lang Merah kendalian Aidil Syarin Sahak memulakan tekanan menerusi percubaan Badrul Bahtiar seawal minit pertama diikuti percubaan Fernando Rodriguez seminit kemudian namun gagal mendapatkan gol awal. Kedah akhirnya menemui sentuhan gol pertama pada minit ke-16 hasil percubaan Zakwan Adha Abdul Razak yang menewaskan Nur Azlan Razali. Tersentak dengan jaringan pertama, pelawat bangkit meningkatkan serangan menerusi percubaan KE Kedah pada minit ke-18 sebelum berjaya ditangkap kemas Ifwat Akmal. Sebelum babak pertama berakhir, Kedah menambah jaringan menerusi Anmar Al-Mubaraki pada minit ke-41. Bersambung babak kedua, Syakir Hamzah menambah derita Felda United dengan tandukan gol ketiga pada minit ke-53. Pelawat terus buntu mencari bekalan gol apabila percubaan KE Kedah pada minit ke-65 hanya singgah di gawang. Dan pemain muda Fazrul Daniel memastikan Kedah selesa dengan gol keempat pada minit ke-73 dan kedudukan itu kekal hingga penamat. Dalam pada itu, di Stadium Hang Jebat Melaka, Safiq Rahim menjadi penyelamat Melaka United apabila gol lewatnya pada minit ke-89 telah membantu skuad Hang Tuah meraih 1 mata selepas berjaya mengikat kedudukan 1-1 menentang Pahang di halaman sendiri. Anak buah Dola Saleh ternyata lebih banyak menguasai permainan dengan melakukan asakan bertali arus ke kubu tuan rumah sebaik whistle ditiupkan. Kealpaan pertahanan tuan rumah terhukum apabila Gulon Harold Mark menjaringkan gol buat Pahang pada minit ke-5. Kelemahan pertahanan Melaka sekali lagi nyaris dihukum pada minit ke-65 namun sepakan pemain tengah skuad Tok Gajah Nur Azam Abdul Aziz terkena palang. Malang menimpa Pahang terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Nur Azam diarah keluar padang selepas menerima kad kuning kedua pada minit ke-80. Peluang 10 minit terakhir diguna sebaiknya Melaka United menggandakan asakan ke kubu Pahang. Melaka United berjaya memperoleh sepakan penalti pada minit ke-89 apabila Patrick Reichelt dijatuhkan penjaga gol Pahang Helmi Aliza Elias. Dan Safiq menyempurnakannya dengan baik untuk memberi 1 mata buat Melaka. Second half saya dah cakap dengan mereka, lupakan gol. Mereka they don't deserve to lose point.
Dia tak sepatutnya hilang poin. Cara dia bermain, cara dia fighting malam ni. Jadi alhamdulillah satu poin yang amat berharga dan berbaloi untuk pasukan Melaka. Di Stadium Majlis Perbandaran Manjung Perak, pendatang baru Petaling Jaya City FC terpaksa bangkit sebanyak 2 kali sebelum membenam tuan rumah PKNP FC 3-2. PKNP membuka jaringan pada minit ke-29 menerusi jaringan Khalidou Koulibaly Yeru. Namun menuju rehat, Pedro Enrique berjaya menyamakan kedudukan 1-1. Bersambung babak kedua, PKNP kembali di depan pada minit ke-51. Dan PJ City FC terpaksa menunggu hingga ke minit 73 sebelum dapat kembali menyamakan kedudukan 2-2 menerusi Giancarlo Lopez Rodriguez. Ketika kedua-dua pasukan saling lasak untuk memastikan meraih 3 mata pada perlawanan ketiga ini, Barath Kumar memastikan PJ City meraih kemenangan dengan gol ketiga pada minit ke-82. Turut berlangsung 3 perlawanan Liga Perdana menyaksikan Selangor United meraih kemenangan kedua musim ini selepas menang tipis 3-2 ke atas Sarawak. Pulau Pinang menambah 3 mata selepas menewaskan PDRM 1-0 dan Sabah menewaskan Terengganu FC 2 di Stadium Likas Sabah. Di Stadium MP Selayang, Selangor United melayan kunjungan Sarawak. Tuan rumah terlebih dahulu di depan menerusi jaringan Sergio Aguero minit ke-7. Hudson De Jesus menyamakan kedudukan untuk Sarawak pada minit ke-16. Bersambung babak kedua, hanya pada minit ke-78 barulah Selangor United berjaya meraih gol kedua hasil sepakan penalti Abdul Hadi Yahya. Namun 9 minit kemudian Bobby Gonzalez menjaringkan gol kedua buat Sarawak. Ketika perlawanan dilihat akan berakhir dengan seri, Raslam Khan Abdul Rashid mengecewakan Sarawak apabila berjaya menjaringkan gol ketiga Selangor United di penghujung perlawanan. Terus ikuti buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Penantian selama lebih 2 bulan oleh ahli keluarga berakhir selepas 43 daripada 47 rakyat Malaysia yang ditahan di Kemboja pulang ke tanah air hari ini. Detik-detik kepulangan mereka mengakhiri Buletin 1.30. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.